Ketiga, hendaklah imam tidak diwajibkan mengulangi solat dan tidak sah mengikut imam yang wajib mengulangi semula solatnya, seperti imam yang bermukim dan bersolat dengan tayamum kerana tidak ada air, maka ia adalah keuzuran yang jarang berlaku. Maka dalam hal ini dia bersolat dengan tayamum kerana menghormati waktu solat. Kemudian dia wajib mengulangi solat itu apabila ada air. Maka dalam hal ini pula tidak sah mengikut imam seperti itu walaupun makmum itu sama keadaannya dengan imam. Ini kerana solatnya tidak dikira samalah seperti solat yang qasar. Sama keadaannya orang yang pada badannya terdapat najis tetapi dibimbangi keselamatan tubuhnya jika dibasuh, maka dia hendaklah solat kerana menghormati waktu dan wajib mengulangi semula solat itu. Sama juga keadaannya orang yang solat tanpa berwuduk atau bertayamum disebabkan ketiadaan air dan tanah, maka tidak harus mengikutinya. Seumpama macam kita solat hormat waktu, kita tak ada wuduk, ataupun berada dalam keadaan tak boleh nak berwuduk, ataupun tidak ada air untuk berwuduk. Kita salat dengan tayamum. Salat dengan tayamum dalam keadaan tidak ada air, maka bila ada air kita kena ulang balik semula salat tersebut. Maka dalam keadaan itu tidak dituntut untuk kita jadikan orang itu sebagai imam. Kalau kita yang sempurna lah. Kan? Macam orang tu dia tak boleh nak berwuduk yang sempurna. Mungkin adalah sebab-sebab yang tertentu. Maka dia solat dalam keadaan yang tidak sempurna wuduk. Maka bila dia sempurna wuduk, bila dia berada dalam keadaan boleh sempurna wuduk, dia kena ulang balik semula solatnya. Maka dalam keadaan yang begitu, kita tidak boleh jadikan orang itu sebagai imam. Ataupun kita kata solat hormat waktu. Kalau semua terpaksa solat hormat waktu, dalam melakukan solat hormat waktu ni tidak perlu dilakukan secara berjamaah. Buat masing-masing. Sebab solat yang begitu hendaklah diulang balik semula. Yang keempat, imam bukannya seorang yang ummi, manakala makmum pula seorang yang qari. Imam maknanya makmum ni seorang yang mahir baca Quran. Imam pula tak reti baca Quran. Reti pun mungkin kita kata ummi ni dalam istilah hari ni mungkin mu'allaf lah, yang baru masuk agama Islam, mungkin tak berapa nak pandai lagi. Boleh dah dia hafal sikit-sikit tapi dia punya baca pun lintang pukang lagi lah. Kan? Jadi tapi kita ni dah mahir dah baca. Kan? Baca boleh kata walaupun taklah sedap macam mana, kan, tapi maknanya baca tu boleh kata-kata betul lah. Kan? Seorang yang kita kata dari sudut Fatihah tu baca betul lah. Maka orang yang sebegini tidak sah menjadikan imam kepada orang yang ummi itu, yang tak berapa mahir baca Fatihah, yang tak berapa kita kata dari sudut sebutannya pun tak berapa betul dan sebagainya. Maka orang yang sebegitu kita tak boleh jadi imam, ataupun kita ni tak boleh ikut orang yang sebegitu jadi imam. Yang dimaksudkan dengan ummi ialah orang yang tidak mahir membaca Al-Fatihah sehingga mengurangkan dengan ketara satu huruf.
Sebab kita tahu Fatihah ini termasuk dalam rukun solat, rukun qauli. Kalaulah dibaca dengan tidak betul, yang ada kesalahan dari sudut yang kita sebut sebagai lahnun jaliyun, umpamanya tidak cukup makhraj hurufnya ataupun mengubah makhraj hurufnya dalam keadaan sengaja, tak belajar, maka tidak sah solatnya. Lainlah kalau dia dah belajar tapi duk sebut macam tu juga, tak boleh nak sebut ra, duk ra juga kan. Ada juga orang yang lidah dia tak boleh nak sebut ra, duk sebut ra juga. Siratal, orang sira, dia duk sira juga. Tapi dia dah belajar. Sampai tu guru suruh buka mulut, ludahlah lidah, ludahlah mulut pun tak jadi juga, duk sira juga. Kan, tepuk pun duk sira juga. Nak buat macam mana? Kan, takat tu yang dia boleh sebut. Hak ni dimaafkan. Tapi kalau dia tak belajar, dia duk main, dia kira, kira okey lah ni. Kan? Hak tu tak boleh. Bahkan salatnya tidak sah. Sebab Al-Fatihah ini termasuk rukun. Sebab itulah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, paling kurang kalau kita tak belajar Al-Quran sepenuhnya sekalipun, pada bacaan-bacaan yang wajib dalam solat, kita mesti bertalaqi, musyafahah dengan guru yang mursyid untuk mengakui bacaan kita. Baca bagi dia dengar dan dia memperakui bacaan kita, barulah dikira sempurna. Kalau duk main kira syok sendiri je, belum tentu. Sebab ini adalah bacaan-bacaan yang wajib. Takbiratul ihram, suratul Fatihah, tahiyat, bacaan tahiyat, dan juga salam. Ini antara termasuk rukun-rukun qauli yang mesti disebut dengan tajwid yang betul, makhraj yang betul. Kalau takat panjang pendek itu boleh dimaaf lagi. Tapi kalaulah berubah baris, itu termasuk kesalahan yang besar yang boleh mengubah makna. Kalau mengubah makhraj huruf, itu juga termasuk dalam kesalahan yang besar yang boleh mengubah makna. Apatah lagi tertinggal huruf, tak cukup huruf dan sebagainya. Jadi itu bacaan-bacaan yang harus kita belajar, maknanya baca dengan betul. Contohnya ialah seperti dia tidak mampu menyebut huruf daripada makhrajnya, atau dia tidak menyebut sabdu yang terdapat dalam bacaan Al-Fatihah disebabkan oleh lidahnya yang lembut. Oleh kerana itu, dia tidak dapat membaca Al-Fatihah dengan elok, maka lebih utama lagi lah dia tidak sah menjadi imam. Jadi orang yang macam ni, kalaulah kita bacaan Fatihahnya lebih baik daripada dia, maka kita tak boleh jadikan dia sebagai imam. Kalaulah sebutan dia itu tidak betul. Maaf sebutlah kadang-kadang mu'allaf kan. Mu'allaf. Bukan semualah. Bahkan ada mu'allaf yang bacaannya lebih baik daripada kita pun ada. Macam Ustaz Dr. Farid Ravi tu kan. Walaupun mu'allaf tapi bacaannya Masya Allah. Tapi ada setengah mu'allaf dia duduk bawa telo. Duk silatal ladzina kan. Pada dia sahlah solat dia. Pada kita. Pada kita yang mengikut dia, tak boleh. Jadi kita tak boleh ikut imam yang begitu. Sebab tu kena teliti juga. Sebabnya ialah imam berperanan menanggung bacaan makmum yang masbuk. Antaranya maknanya bila jadi imam,
Fatihah makmum itu ditanggung oleh imam, khususnya pada pada makmum yang masbuk. Tapi kalau imam pun Fatihahnya tidak sah, tak sempurna, macam mana dia nak menanggung Fatihah makmum? Dan tidak sah juga mengikut imam yang arad. Dalam bahasa Arab disebut arad, iaitu orang yang mengidghamkan, memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain, seperti membaca huruf sin dengan huruf sa. Kan? Ada juga yang jenis sengau, kan, duk syirah, kan? Kan, bukan kita nak ajuk dan sebagainya. Kerana ada orang yang macam tu. Tak apalah, pada dia okey, kalau itulah kemampuan dia. Kan, tapi pada kita yang sempurna ni, kita tidak sah mengikut imam yang sebegitu dan tak boleh jadikan dia sebagai imam. Seumpama pada sebut perkataan mustaqim, patutnya sin mustaqim, dia mustaqim, ataupun tukar sin dengan sad ataupun sin dengan sa. Kan? Ataupun pada perkataan sira, sad, ramai yang tukar dengan sin, sira, dia sebut sira, patutnya sira, sad. Dan tidak sah juga mengikut imam yang aslaq. Apa dia imam yang aslaq? Iaitu orang yang menukar satu huruf dengan huruf yang lain. Seumpama seperti orang yang membaca huruf ra dengan sebutan gha. Yang kita sebut tadi sira, dia sira. Ini disebut sebagai aslaq. Dan setiap orang yang arad adalah aslaq, tetapi tidak sebaliknya. Dan jika makmum itu sama keadaannya dengan imam, dari segi bacaannya, maka haruslah dia mengikutinya. Kalau dia pun lebih kurang sama juga, dia pun mu'alaf juga, kan? Maka bolehlah sama-sama mereka. Tapi kalau kita hak yang baca lebih sempurna ni, kan? Sebab tu kadang-kadang nak ikut, nak jadikan imam pun kena tengok juga. Kan? Jangan main pergi tepuk belakang je. Kali-kali tepuk, tengok sujud-sujud tu dia nampak lurah punggung. Kan? Hak jenis pakai seluar jean dengan t-shirt pendek tu, t-shirt ketat tu. Tu pun bahaya juga. Ataupun budak-budak yang jenis baca lebih kurang je sembahyang. Jadi nak kena tengok jugalah. Kan? Hak yang kita nak jadikan sebagai imam. Kadang-kadang bila kita pergi solat dekat surau di shopping komplek, dekat R&R, dan nak kena tengok juga. Kalau tak yakin, tak payah jadi imam. Tak payah jadikan dia imam. Kan? Solatlah sendiri. Kalau kita tidak yakin bahawa solat imam itu sah, balik pada syarat yang pertama tadi. Jangan asal ada jemaah je terus ikut, kan? Kadang nak kena tengok juga. Kecuali kalau hak surau ni lainlah. Memang imam yang dah dilantik, kan, diperakui. Hari ni imam-imam yang dilantik dipanggil interview pula di pihak Jabatan Agama, test pula bacaan Fatihah dia, test tajuk apa ni, fardu ain dia. Kan? Saya dipahamkan macam itulah. Jadi maknanya dah diperakui lah. Ni kadang-kadang imam hak yang kita singgah-singgah ni. Kan? Kena tengok jugalah. Sebelum kita nak jadikan dia sebagai imam pada solat kita. Yang kelima, janganlah imam seorang perempuan. Perempuan pun nak jadi imam juga. Ni geng-geng liberal ni kan. Nak tuntut sama rata, sama hak. Kalau lelaki boleh jadi imam, why not perempuan? Kan, dia pun tuntut nak jadi imam juga.
Geng apa? Aminah Wadud. Kan? Manakala makmumnya adalah lelaki, dan tidak harus bagi lelaki menjadi makmum kepada seorang perempuan. Begitu juga tidak harus kanak-kanak lelaki menjadi makmum kepada seorang perempuan. Tapi kalau kanak-kanak tu belum baligh, tak apalah, nak belajar kan. Tapi kalau dah baligh, solat di rumah, mesti kena suruh anak tu, latih anak tu jadi imam lah. Tapi kalau kita tak confident anak tu boleh jadi imam, yang ibu-ibu ni tak boleh jugalah nak ikut. Kan, kena latih. Bagi bacaan dia baik dan sebagainya, barulah kita boleh suruh dia jadi imam. Bahkan dari sudut ilmu, bukan takat dari sudut bacaannya saja, juga dari sudut ilmu. Fardu ain pun kena tahu, batal sah, rukun solat dan sebagainya. Kadang-kadang hari ni kita main kira baca je bagus. Kan, tapi dari sudut ilmu, fardu ain, ilmu tentang solat, kadang-kadang tu yang jadi lintang pukang kan. Pun itu kena perhalusi juga. Kerana ini berdasarkan kepada hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, bersabda, kata Nabi, la tu'ammana imra'atun rajulan. Janganlah wanita menjadi imam kepada lelaki. Jadi maknanya wanita tak boleh jadi imam. Walaupun bacaannya baik, lebih baik daripada bacaan lelaki sekalipun, dia tak boleh jadi imam pada lelaki. Kan? Walaupun lakinya itu baru masuk Islam. Kan? Nak ajar, tujuan nak ajar laki dia jadi imam. Suruh suami dia ikut belakang. Tak boleh. Untuk tujuan belajar tak apalah. Tapi untuk solat yang sebetulnya tak boleh. Jika seseorang lelaki tidak mengetahui imamnya seorang wanita, kemudian dia mengetahuinya setelah itu, maka wajiblah dia mengulangi semula solatnya, kerana solatnya adalah batal. Dia ikut jemaah yang ramai, kan? Tak nampak pun imam siapa kat depan kan. Sekali-sekali habis solat, tengok-tengok yang jadi imam tu perempuan. Kan? Mana tahu pergi semayang kat Amerika kan. Kan? Jadi tak sah solatnya, dia kena ulang balik semula solatnya itu. Ini kerana pada kebiasaannya imam seorang wanita itu jelas nyata, dapat dikenali dengan suara dan rupa bentuknya, dan pada tubuhnya juga terdapat tanda yang menunjukkan kewanitaannya. Akan tetapi salat imam yang wanita itu tidak batal. Imam wanita tu yang jadi imam, dia walaupun dia niat imam sekalipun, solat dia tak batal lah. Orang yang ikut dia tu batal. Dan demikian juga solat makmum wanita yang di belakangnya. Maka solat mereka adalah sah kecuali solat Jumaat. Solat Jumaat tak boleh. Orang perempuan boleh solat Jumaat, tapi dia kena ikut imam yang lelaki lah, jemaah solat Jumaat. Dia tak boleh buat solat Jumaat sama-sama dia. Kan? Kita kumpul hari ni hari Jumaat, kita buat solat Jumaat. Imam perempuan, makmum pun perempuan, khutbah pun perempuan, tak sah. Tapi orang perempuan boleh kalau dia nak solat Jumaat. Dia nak turut serta walaupun tak dituntut pada perempuan. Mungkin ada setengah tempat, mungkin surau besar, masjid besar, ada ruang dan sebagainya. Ada. Seingat saya waktu saya di Terengganu dulu, orang perempuan ada juga datang solat Jumaat. Kan? Di luar negara pun ada.
mereka turut serta solat Jumaat dan sah bagi mereka. Dan tak perlu mereka ulang solat zuhur. Tapi kalaulah mereka solat sendiri, maknanya imam perempuan, makmum perempuan, khutbah pun dibaca oleh perempuan, walaupun tak ada makmum lelaki, tak sah. Dan wanita harus menjadi imam kepada wanita. Tapi untuk sesama wanita, wanita boleh jadi imam kepada wanita yang selain daripada solat Jumaat. Solat Jumaat tak boleh. Solat fardu yang lain, kalau ada keperluan untuk mereka solat berjemaah sesama mereka, boleh wanita menjadi imam kepada wanita yang lain. Kadang-kadang wanita, kaum-kaum ibu ni dia ada program sama-sama dia. Kan? Kemudian nak solat jemaah, boleh. Solat sama-sama mereka, wanita jadi imam. Kerana berdasarkan kepada mafhum mukhalafah pada hadis yang telah disebutkan. Bahkan menurut sunnah, imam wanita hendaklah berada di tengah-tengah saf, bukannya di hadapan. Cuma pada kedudukan imam wanita pada solat jemaah sama wanita tu, dia tak sama macam kedudukan imam macam lelaki. Lelaki dia ke depan di saf yang lain, makmum di saf yang belakang. Tetapi imam wanita bersama dengan jemaah wanita, dia tak perlu duduk di saf yang hadapan. Dia sama saf yang pertama tu, cuma dia duduk di tengah dan lebih sikit saja. Seolah-olah macam kedudukan orang lelaki solat seorang makmum dengan seorang imam. Kan kita kedudukan seorang makmum dengan seorang imam itu, kita duduk tak jauh sangat kan, betul-betul di belakang, hujung jari kita di belakang tumit kaki imam itu. Lebih sikit macam tu je. Tak perlu ke depan macam imam lelaki itu. Kerana ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang menyebut bahawa ammata nisa'i faqamata wastahunna. Mereka berdua menjadi imam kepada sekumpulan wanita, lalu kedua-duanya berdiri di tengah-tengah mereka. Ini kedudukan imam wanita. Dan adalah harus bagi lelaki menjadi imam kepada sekumpulan wanita tanpa lelaki atau bersama dengan lelaki. Dan wanita hendaklah mengambil tempat di belakang lelaki. Ini kerana isteri-isteri Nabi SAW dan para sahabat wanita mengikut salat di belakang Nabi SAW. Dan telah disebut sebelum ini bahawa Umar radhiyallahu anhu telah melantik seorang imam untuk kumpulan wanita dalam melaksanakan salat tarawih pada bulan Ramadan. Cuma kedudukan makmum wanita dengan imam lelaki, dia kena jauh. Jauh sikit, tak sama macam kedudukan makmum lelaki. Hatta kalau kita solat di rumah, seorang makmum wanita, isteri kita, dan kita jadi imam, kedudukannya macam mana? Dia tak sama macam kedudukan makmum lelaki. Makmum lelaki duduk di sebelah kanan imam, tetapi makmum wanita duduk betul-betul di belakang imam dan jauh. Kebanyakan kadang-kadang banyak buat bila kita solat dengan isteri di rumah, isteri itu duduk dia berat sebelah kanan. Ini tidak betul. Kaedah yang betul ialah kalau dia seorang,
maka dia duduk betul-betul di belakang imam. Kalau ramai pun dengan anak-anak perempuan yang lain, seimbang di belakang imam. Ramai tak apalah, sama macam lelaki jugalah kan. Cuma kalau seorang. Jadi itu kedudukan dia. Dan makruh hukumnya wanita berada di sebelah lelaki dalam solat. Kalau duduk di sebelah lelaki dalam solat, maka hukumnya adalah makruh. Kecuali di Masjidil Haram. Itu tak boleh nak elak lah. Kan? Tempat yang ramai. Kadang-kadang kita solat tiba-tiba paling sebelah perempuan. Kan? Itu pun hari ni cuba diusahakan. Bila ada bahagian yang baru dibuat ni kan. Dia dah asing kan. Tapi kalau kadang-kadang betul-betul depan Kaabah tu kadang-kadang tak boleh jangka juga. Kan? Lepas bagi salam dia, sebelah perempuan. Kan? Tapi kalau sengaja, maka hukumnya adalah makruh. Jika terjadi demikian, solatnya tidak batal dan solat lelaki pun tidak batal. Dan makruh hukumnya seseorang lelaki bersolat dengan seorang wanita asing. Yang tidak ada hubungan mahram. Kan? Ada juga kadang-kadang pasangan kekasih. Kan? Tengah berkapul ni, cinta sakan. Tapi Islamik. Bila masuk waktu jom salat jemaah. Mereka berdua je lah. Ada, saya pernah jumpa. Makan pun, makan berdua sebelum makan, baca doa sama-sama. Kan? Lepas kahwin, kan? Hilang. Ini masalahnya. Jadi tak boleh. Bahkan makruh, mendatangkan fitnah. Kan? Kalau kita seorang solat, tiba-tiba ada seorang wanita asing masuk nak solat jemaah kita, abang ada tak payahlah. Kan? Hampir solat 4. Kan? Kecuali kalau ramai, tak apalah. Kan? Orang kata apa pula ni tu imam buat apa dalam masjid, seorang makmum perempuan pula seorang kan. Kan? Jadi makruh bahkan boleh mendatangkan fitnah. Kita dah masuk isyak tuan-tuan, kita bagi laluan untuk azan. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقاما آت سيدنا محمد وبعث مقاما محمود إنك لا تغفر. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sikit lagi. Bahkan makruh seorang lelaki menjadi imam kepada seorang wanita asing itu lebih dekat kepada haram. Lebih makruh yang lebih dekat kepada haram. Kerana perbuatan tersebut haram ke atas lelaki dan perempuan, tetapi solatnya itu sah. Solatnya sah. Kerana berdalilkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana salisahuma syaitan. Tidaklah berdua-duaan seorang lelaki dengan seorang wanita bersunyian itu, melainkan ada yang ketiganya itu syaitan. Jadi sebab itulah ingat anak-anak kita jangan duduk berkapal. Kerana bila berdua-duaan antara lelaki dan wanita itu pasti akan ada yang ketiga. Tiga itu syaitan lah. Bila syaitan ada, dia akan suruh buat benda-benda yang maksiat lah. Dan adalah harus bagi seorang lelaki menjadi imam kepada isterinya atau wanita yang mahramnya, walaupun tanpa kehadiran orang yang lain, dan tidak makruh. Kalau mahram dia tak apalah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, imam hendaklah seorang Muslim yang bersih. Tidak harus mengikut imam yang kafir dan menzahirkan kekufurannya, seperti orang kafir zimmi yang memakai salib atau apa jua tanda kekufuran yang membezakannya. Dan tidak sah juga mengikut orang kafir yang menyembunyikan kekufurannya, seperti orang munafik atau zindik setelah diketahui keadaannya. Ini kerana orang kafir tidak layak untuk menjadi imam. Jika seorang kafir menjadi imam kepada orang Islam, maka dia hendaklah dihukum ta'zir kerana dia telah menyebabkan salat orang Islam rosak dan disebabkan dia mempermain-mainkan agama ini. Dulu mungkin berlaku ada golongan orientalis datang belajar Islam, bahkan mahir tentang Islam, lebih mahir daripada orang Islam, tapi hakikatnya dia bukan Islam. Akhirnya dia mengaku dia bukan Islam. Berapa lama dah orang Islam tu ikut dia. Kan? Ini orientalis. Bahkan hari ini pun ada lagi di barat. Tuan-tuan pergi ke universiti Oxford dan sebagainya, antara kadang-kadang yang menjadi profesor dalam bidang Islam bukan orang Islam. Dalam tamadun Islam, manuskrip Islam, dalam bab muamalat Islam, kadang-kadang profesor itu bukan agama Islam pun, tapi dia pakar. Boleh baca hadis, baca Quran, hurai hadis, hurai Quran. Ini orientalis. Dan jika dia mengetahui bahawa imamnya adalah kafir, ataupun dia mengikuti imam yang kafir, kemudian dia mengetahui, maka wajiblah dia mengulangi salatnya. Kerana makmum itu dikira cuai dalam menyiasat keadaan imamnya. Dan tidak harus juga bersolat di belakang orang yang berhadas, imam yang berhadas. Jika makmum mengetahui imamnya berhadas, kerana orang yang berhadas bukanlah ahli solat. Kita tengah solat nampak
oh di kaki tu imam tu ada tai. Tu imam tak sedar. Kita hak makmum ni tak boleh teruskan ikut imam tu, kena niat mufaraqah. Ataupun salah seorang daripada makmum naklah ganti untuk jadi imam. Take over. Sebab tu hak duduk belakang imam tu kena yang boleh juga ambil alih imam. Kan? Kalau terus ikut juga imam yang macam tu batal solat. Imam dia tak tahu. Lepas dia tahu, dia kena ulang balik solat dia lah. Ni dalam keadaan kita tahu. Dan jika makmum mengikut imam yang berhadas dalam keadaan dia tidak mengetahui, maka dia tidak berdosa dan solatnya adalah batal kiranya dia tahu. Dan lain halnya jika dia tidak mengetahui, maka dia tidak perlu mengulanginya kecuali jika solat itu ialah solat Jumaat. Seumpama imam, kan, orang dah buat contoh imam, dia pergi jadi imam solat subuh, lupa mandi wajib. Kan? Kena pula hari Jumaat baca surah Sajadah, baca surah Insan. Habis solat semua, balik rumah, bini tanya, abang mandi tak tadi? Allah. Nak cepat punya pasal ambil wuduk je. Habis makmum pula hari tu ramai. Kena solat Jumaat apa ni, subuh perdana apa. Kan 1,000 orang pula hari tu kan. Habis nak buat macam mana? Dah pukul 10 pagi lah ni. Kan. Jangan buat main, boleh berlaku. Dalam keadaan yang macam ni, solat makmum itu sah. Solat imam itu saja yang tidak sah. Dia kena mandi balik wajib semula, wuduk, dan dia kena solat balik semula. Tapi kalau dia tahu, dia sedar, bagi-bagi salam duk, ataupun tengah solat dia dah sedar, Allah, aku lupa mandi wajib tadi ni. Tengah duk baca surah Sajadah ni, tatajafa junubuhum 'anil madar, baru teringat Allah tak mandi wajib. Dia kena berhenti. Dia tak boleh teruskan solat dia. Dia tak boleh kata biar pergi, bukan orang tahu pun. Kan, dia kena berhenti. Ataupun kalau dia sedar dah dia bagi salam, dia makmum masih ada di belakang, dia kena buat pengumuman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya minta maaf lah. Agak-agak berani nak buat pengumuman, tuan-tuan. Kena, berani tak berani kena. Sebab pada ketika itu solat makmum pun tidak sah. Kena bagi tahu. Sebab tu pagi Jumaat bangun awal sikit. Mandi wajib dulu siap-siap kan. Kalau jadi imam lah kan. Oleh kerana itu makmum yang buta tidak wajib mengulangi solatnya sama ada najis yang ada pada imam itu dapat dilihat dengan jelas ataupun tidak. Makmum yang buta, dia tak nampak, dia solat, pada dia tak wajib. Maknanya sah solat dia. Dan jika makmum yang tahu imamnya seorang yang berhadas atau terdapat najis yang tersembunyi pada imam, kemudian dia terlupa lalu mengikutinya tanpa ada kemungkinan yang imam itu bersuci, maka wajiblah makmum itu mengulangi solatnya. Dan jika makmum mengikuti seseorang kemudian ternyata seorang itu murtad, kita dah solat belakang dia, balik-balik rumah buka berita tengok keluar, oh orang ni telah diisytiharkan murtad. Kerana mengikut ajaran yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Macam orang ni aku ikut dia sembahyang tadi. Maka kita kena ulang balik solat kita. Maka wajiblah dia mengulangi solatnya.
Begitu juga jika makmum mengikut orang yang tidak diketahui keislamannya atau disangsikan keislamannya, dan setelah itu imam memberitahu bahawa dia adalah kafir, maka wajiblah makmum mengulangi solatnya. Dan jika makmum mengikut imam yang muslim dan setelah selesai solat, imam itu memberitahu, aku bukanlah masuk Islam dengan sebenarnya, aku berlakonnya sebenarnya ni, nak try jadi imamnya. Atau aku telah masuk Islam kemudian aku murtad, maka dalam hal ini makmum tidak wajib mengqadha atau mengulangi solat itu kerana pemberitahuan itu adalah daripada orang kafir dan pemberitahuan itu tidak diterima dalam hal seperti itu. Maknanya kalau di waktu yang lain lah. Jadi itu 6 perkara syarat untuk kita menjadikan seorang itu sebagai imam, untuk sah solat yang kita lakukan. InsyaAllah nanti kita akan masuk pada tajuk sifat-sifat yang disunatkan kepada imam. Maknanya keutamaan. Kalau Allah ada sifat ini, inilah orang yang lebih utama untuk kita jadikan sebagai imam atau untuk lantik menjadi imam. Nanti kita akan bincang perkara ini dalam kuliah yang akan datang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sekadar itu untuk malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini ada manfaatnya, sama-sama dapat kita jadikan panduan dalam kita beribadah ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wahdina ila siratal mustaqim.